Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid Ustazah? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Stay at home. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sirah. Ya, sirah. Dan tajuk kita pada hari ini adalah peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ni, Ustazah dah ajar tentang peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi, peristiwa yang berlaku semasa kelahiran Nabi. Jadi hari ini kita nak tahu apakah peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi pula. Tahu tak? Semua? Tahu tak tahu? Ya, tak apa. Nanti kita tahu ya lepas Ustazah terangkan. Okey? Dah sedia semua? Okey, jom. Kita masuk. Nak dengar dulu cerita Ustazah ya. Apakah peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Jadi, pertama sekali, peristiwa yang berlaku selepas Nabi lahir ialah selepas Nabi dilahirkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah. Ya, Suwaibatul Aslamiyah. Ini adalah nama ibu susu Nabi yang pertama. Anak-anak Ustazah semua kena ingat dan hafal nama ibu susu Nabi yang pertama, iaitu Suwaibatul Aslamiyah. Okey, bagus. Ni ingat ya semua, jangan lupa nama ibu susu Nabi yang pertama. Okey, seterusnya. Kemudian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah disusukan dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sehinggalah Nabi berumur 4 tahun. Ya? Ya. Jadi sebenarnya kebiasaan orang Arab ya, memang satu adat mereka, memang kebiasaan mereka, ibu akan mencari bayi orang lain untuk disusukan dan juga ibu kepada bayi juga akan mencari ibu lain untuk menyusukan anaknya. Jangan tanya Ustazah kenapa ya? Tapi sebabnya memang itu kebiasaan orang Arab kat situ. Dia akan minta ibu lain yang menyusukan anaknya, mereka yang akan mengasuh anaknya. Ya, untuk luaskan lagi pengajaran kepada anak-anak ni melalui ibu yang lain, ibu susu ya. Jadi Halimatus Sa'diyah ni, tadi yang pertama ibu susu Nabi yang pertama adalah Suwaibatul Aslamiyah. Jadi ibu susu Nabi yang kedua ialah Halimatus Sa'diyah. Ada satu peristiwa yang berlaku iaitu Halimatus Sa'diyah ni dia adalah seorang perempuan, seorang wanita daripada Bani Sa'ad, ya, daripada Bani Sa'ad. Satu hari Halimatus Sa'diyah ni bersama suami, anak-anaknya dan juga ada perempuan-perempuan lain telah pergi ke Mekah, ya, telah pergi ke Mekah untuk apa? Untuk mencari bayi untuk disusukan. Mereka susukan bayi ni bukan percuma ya, ada upahnya. Jadi bila mereka dah sampai ke Mekah, okey, perempuan-perempuan yang lain yang rombongan tu, dia dah pilih dah bayi ni. Okey, awak, saya nak bayi ni. Saya nak bayi ni. Saya ambil bayi ini. Masing-masing dah ada bayi. Kecuali ada satu je baby, ya, bayi ya, yang tak ada siapa pun nak ambil. Sebab apa? Sebab bayi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan anak yatim. Jadi orang tak nak ambil Nabi, ya, untuk disusukan. Sebab apa? Mereka fikir Nabi ni anak yatim. Jadi mesti upahnya tu hanyalah seberapa sahaja.
Yalah, sebab Nabi dah tak ada ayah kan. Jadi orang-orang perempuan di situ berfikir upahnya mesti tak tinggi kalau ambil bayi ini. Dan Halimatus Sa'diyah sahaja yang tak ada bayi lagi. Suami Halimatus Sa'diyah, dia berkata kepada Halimatus Sa'diyah, "Wahai Halimah, tak perlulah kita ambil bayi ini." Tapi Halimatus Sa'diyah dia berfikir, kenapa macam tu kan? Jadi ah, suami ni pun berkata, yelah pasti upahnya hanya sedikit je sebabkan bayi ini anak yatim. Tapi Halimatus Sa'diyah dia berfikir, dia kata juga dekat suaminya, "Wahai suami, sisilah kalau kita pulang, kalau kita balik, tak ada buat apa." Jadi Halimatus Sa'diyah pun dia fikir saya nak ambil juga bayi ini untuk disusukan. Ya, dan mereka juga risau sebabnya Halimatus Sa'diyah ni pun susunya dah semakin kering, ya. Anaknya pun menangis-nangis meminta susu Halimatus Sa'diyah kerana tak cukup. Jadi Halimatus Sa'diyah pun berfikir begitu juga, dia risau kalau disusukan bayi ini cukup ke susunya. Tapi dia kata pada suami, kata tak apa kita ambil je bayi ini, mungkin ada berkahnya, ada rezekinya nanti. Jadi Nabi ni telah diambil oleh Halimatus Sa'diyah, ya, dan dibawa pulang ke rumah Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi peristiwa ajaib yang berlaku, ya, ketika Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi, mengasuh Nabi, menyusukan Nabi, susu Halimatus Sa'diyah ni daripada sedikit, dia semakin bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Jadi, anak-anak Halimatus Sa'diyah ni pun dah tak menangis lagi, dapat tidur dengan lena sebab susunya pun makin bertambah banyak. Binatang peliharaan iaitu kambing, unta yang dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya pun menjadi gemuk. Sebab apa? Kawasan sekitar rumahnya menjadi subur. Jadi, kambingnya pun boleh makan rumput. Bila kambing dapat makan rumput, dia pun jadi sihat. Bila kambing sihat, susunya pun makin banyak. Itulah antara rezeki dan keberkatan yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah ketika dia menjaga Nabi Muhammad SAW. Faham tak setakat itu? Faham kan? Okey, seterusnya. Okey, peristiwa yang seterusnya yang berlaku kepada Nabi, ya, selepas Nabi lahir ni, iaitu ketika Nabi dalam jagaan Halimatus Sa'diyah ni, ibu susu Nabi yang kedua, Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu dia sedang bermain-main bersama adik-beradik susunya. Ya, adik-beradik susu dia itu anak Halimatus Sa'diyah lah. Tengah bermain, macam kamu main dekat padang kan, tengah bermain petang-petang. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW telah ditarik oleh Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril. Lalu dilentangkannya, Nabi dilentangkan dan dibelah dadanya. Dan Malaikat Jibril mengeluarkan hatinya dan disucikan dengan air Zam-Zam. Ya, bertujuannya untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam hati Nabi. Dan ketika itu adik-beradik susu Nabi pun rasa takutlah, rasa risau. Kenapa ni? Berlarilah adik-beradik susu Nabi ke Halimatus Sa'diyah. Dia kata, "Wahai ibu. Nabi Muhammad telah diculik. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah diculik, dibunuh." Macam-macam lah dia kata macam tu kan. Jadi Halimatus Sa'diyah ni pun, risaulah. Betul ke? Lepas tu mencari Nabi. Dan ketika mereka menjumpai Nabi, Malaikat Jibril dah tak adalah time tu kan. Mereka menjumpai Nabi. Keadaan muka Nabi tu sangat berseri-seri. Seterusnya, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ya, baginda Nabi Muhammad SAW ni bersama ibunya Aminah binti Wahab telah pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan bapa Nabi kan meninggal di Yasrib iaitu Madinah. Jadi ibu Nabi ni bersama Nabi pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur bapa Nabi. Dan dalam perjalanan pulang ke Mekah daripada Madinah selepas Nabi dan ibunya ziarah kubur bapanya di Madinah,
Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Aminah binti Wahab telah meninggal dunia di Abwa, ya. Telah meninggal dunia di Abwa. Ketika itu dalam perjalanan ni lah daripada Madinah nak balik kembali ke Mekah, ya. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab telah pun meninggal dunia di Abwa. Abwa ni adalah satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya, maksudnya daripada Madinah dengan Mekah, dekat tengah-tengah tu namanya Abwa. Tengah-tengah perjalanan tu. Jadi ketika umur Nabi 6 tahun, Nabi telah pun menjadi anak yatim, piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu. Ya, Alhamdulillah sekarang kamu semua masih ada lagi ibu, masih ada ayah lagi kan? Jadi hargai mereka, ya. Nabi umur 6 tahun, kecil lagi, ibu tak ada, ayah tak ada. Jadi selepas tu Nabi ni dijaga oleh siapa pula? Ya, Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Setelah ibu Nabi meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW dia telah dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Selama lebih kurang 2 tahun dah, 6 tahun kan. Jadi Nabi Muhammad dijaga oleh Abdul Muttalib bin Hashim, ya, iaitu datuk Nabi sebelah bapa. Dan datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib ini telah pun meninggal dunia ketika Nabi berumur 8 tahun. Maksudnya Nabi sempat dijaga oleh datuknya selama 2 tahun. Ya, daripada umur 6 tahun sehinggalah umur Nabi 8 tahun. Dan kemudian datuknya pula telah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika umur 6 tahun, tak ada ayah, tak ada ibu. Ibunya meninggal dunia. Umur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia. Itulah peristiwa yang perlu awak tahu, peristiwa yang berlaku kepada Nabi selepas kelahiran Nabi. Ya. Jadi, Ustazah harap awak semua faham ya, apakah peristiwa yang berlaku selepas Nabi lahir, ya. Ini antara peristiwanya yang Ustazah ceritakan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.